Mari kita bersatu di dalam doa. 我们一起同心祷告。 Tuhan, kami bersyukur jikalau Engkau telah memimpin hidup kami memasuki paruh kedua di tahun ini. 亲爱的天父上帝，我们感谢你的恩典，你已经带我们平安的过去的上半年。 Kami tahu ini bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, tetapi ini sungguh-sungguh oleh karena anugerah Tuhan yang memimpin kehidupan kami sehari lepas sehari. 我们知道这一切都是你的恩典，带领我们一日度过一日。 Menghadapi hari-hari depan yang masih tidak menentu ya Tuhan. 在面对前面的不定的日子， Kami sungguh-sungguh berharap kepadamu ya Tuhan. 我们真的盼望主 Melalui kebenaran firman yang akan kami dengarkan di pagi hari ini. 透过你的真理， Biarlah itu menjadi kekuatan kami. 可以成为我们的力量。 Bahwa bersama-sama dengan Engkau, kami dapat melewati segala pergumulan hidup kami dengan baik. 有你与我们同在，我们可以经过陪着我们一起度过一切的生活的挣扎。 Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah pada saat ini kepada kami sekalian, oleh sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan 主啊， firman. 这个时候求你对我们说话，你的儿女已经预备心聆听。 Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们如此感恩祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-19. 弟兄姐妹们，请翻开你们的圣经，在腓立比书4章10到19节。 Surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-19, oleh karena waktu akan dibacakan dalam bahasa Mandarin saja. 腓立比书4章10到19节，我靠主大大的喜乐，因为你们思念我的心，如今又发生。你们向来就思念我，只是没得机会。我并不是缺乏说这话，我无论在什么境况都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，谁是谁在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。然而你们和我同受患难，原是美事。腓立比人呐、你们也知道，我初传福音离了马其顿的时候，论到受的事，除了你们以外，并没有别的教会供给我。就是我在帖撒罗尼迦，你们也一次两次的打发人供给我的需用。我并不求什么馈送，所求的就是你们的果子渐渐增多，归在你们的账上。但我样样都有，并且有余，我已经充足，因我从以巴弗提受了你们的馈送，当作极美的香气，为神所收纳、所喜悦的祭物。我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。 Amin. Yang berbahagia adalah kita yang senang membaca firman, dan yang paling berbahagia saudara adalah kita yang melakukan firman di dalam kehidupan kita. 听到的人有福了，行道的人更为有福。 Saudara, tema kita hari ini adalah sebuah pernyataan iman dari Rasul Paulus yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 我们今天的主题就是使徒保罗的宣言，在主里我凡事都能。 Saudara, ayat ini adalah ayat yang sangat indah dan menguatkan kita. 弟兄姐妹们，这些经文是非常美好的，而且可以建立我们的信心。 Tetapi juga saudara adalah sebuah kalimat yang seringkali disalahpahami atau disalah mengerti oleh kebanyakan orang-orang 但是这 percaya. 些经文也是信徒们有时候会误解和错用了。 Bahwa orang yang dekat dengan Tuhan pastilah tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. 他们错以为凡亲近主的人，那么一切的事情都会迎刃而解。 Bahwa orang yang beriman kepada Tuhan pasti bisa mengalahkan semua musuh.
那对神有信心的人一定可以击败仇敌。 Saudara, saya teringat kepada sebuah pertandingan tinju akbar di tahun 1996, di mana yang bertanding adalah petinju yang bernama Evander Holyfield melawan juara bertahan Mike Tyson. 我记得1996年有一场的拳击比赛，那时候就是 Evander Holyfield 和与麦戴森对打，麦戴森当时就是卫冕的冠军。 Maka saat itu kita bisa melihat kalau Bapak Ibu yang tahu akan pertandingan ini, bagaimana Evander Holyfield masuk ke arena pertandingan dengan menggunakan jubah yang bertuliskan sebuah ayat yang besar, Filipi pasal yang Filipi pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. 当时不知道你们有没有留意，当时这个 Holyfield 身上在他入场的时候，身上是披着一件长袍，长袍上面有写着腓立比书4章16节的经文。 Ya, saya koreksi, Filipi 4 ayat 16. 腓立比书4章16节。 Dengan lain, saudara, dia mau katakan bahwa dia bisa berdiri menghadapi Mike Tyson pada saat itu, seorang petinju yang luar biasa yang tak terkalahkan itu, dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan Yesus. 换句话说呢，他是依靠神的帮助，求神赐给他力量呢，可以击败这个超强的拳手 Mike Tyson。 Saudara, semoga Holyfield mempunyai pemahaman yang benar di dalam memakai ayat ini. 当时Holyfield 的这个举动呢，希望他是真的了解神的旨意， bahwa dia tidak sedang memanfaatkan Tuhan agar supaya dia bisa menang akan pertandingan dia. 而并不是错用神的话语来获取胜利。 Tapi semoga dia sungguh mengerti apa maksudnya hidup yang memuliakan nama Tuhan melalui firman Tuhan. 但愿他了解在生活里如何的荣耀神。 Saudara, Rasul Paulus tidak sedang menghadapi kemenangan besar ketika dia menuliskan ayat-ayat ini. 当保罗写这封书信的时候，他并不是处在一个胜利的状况。 Ketika dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam dia, dia bukan sedang merayakan sebuah kemenangan. 当他说在主里我凡事都能做，那时候他并不是在经历到一场极大的胜利， Melainkan dia sedang mendekam dalam penjara. 而是他处在监狱里面。 Saudara, jika kita bandingkan dengan Rasul Petrus yang pernah juga ditangkap dan dipenjara. 若是我们与使徒彼得比较一下，他曾经被捕入狱。 Kita melihat di kisah Rasul mencatat bagaimana Rasul Petrus dilepaskan dari penjara oleh karena pertolongan malaikat. 在使徒行传里记载，彼得是如何被天使从监狱里释放的。 Dan dalam konteks Rasul Paulus, Paulus tidak pernah dilepaskan oleh malaikat. 而在保罗的圣经里面记载，保罗从来没有被天使释放， Dia menghadapi penjara. 他面对一切的困难。 Apakah kita bisa mengatakan bahwa iman dari Rasul Paulus itu lebih kecil dari iman dari Rasul Petrus? 难道说保罗的信心不比彼得强吗？ Tentu tidak demikian, saudara. 当然不是。 Saya rindu setiap kita memiliki pemahaman akan iman yang seimbang, yang benar, dan yang menyeluruh. 我渴慕会友们对神有正确的信仰和全面的理解。 Apakah betul semakin kita dekat dengan Tuhan, maka hidup kita semakin lancar? 是不是我们越亲近神，那么我们的生活就会一切的一帆风顺呢？ Benarkah semakin kita beriman kepada Tuhan, maka hidup kita akan semakin mudah? 我们信心越强，我们的生活越轻松吗？ Hari ini kita akan belajar, saudara, dalam konteks pemahaman seperti apa ayat-ayat ini dituliskan dan bagaimana cara terbaik kita untuk memahami dan kemudian melakukan firman Tuhan ini. 让我们一起来看保罗写的这封书信的话，是在主里凡事我都能是什么含义呢？那么我们如何有正确的角度去看这些经文呢？ Maka kalau kita melihat kembali perikop yang tadi sudah kita baca dalam bahasa Mandarin, saudara. 刚才引用中文念的这腓立比书第4章， Sebetulnya itu adalah berisi ucapan terima kasih dari Rasul Paulus kepada pemberian dari jemaat Filipi. 那一封信呢，其实是保罗致谢腓立比信徒的一封信。
Di ayat yang ke-10 dikatakan Rasul Paulus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. 在第10章保罗感谢主的恩典， bahwa pikiran dan perasaan jemaat itu bertumbuh untuk mendukung pelayanan Tuhan melalui Rasul Paulus. 那边的信徒呢，是透过保罗的服事呢，他们的灵命可以增长。 Rasul Paulus berterima kasih atas perhatian dari jemaat di Filipi. 使徒保罗感谢腓立比信徒们的支持。 Saudara, jemaat Filipi adalah jemaat yang sungguh dipuji oleh Rasul Paulus. 保罗非常的欣赏这个腓立比的信徒， Karena jemaat ini adalah jemaat yang mau mengambil bagian dalam kesulitan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. 他们愿意与保罗同受困难。 Di ayat yang ke-14 dikatakan, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. 因你与我共同患难。 Di ayat yang ke-15 dan di ayat yang ke-16 dikatakan ketika dalam perjalanan dari Makedonia menuju Tesalonika, hanya jemaat Filipi yang memikirkan keperluan-keperluan anggaran atau budgeting untuk perjalanan hambanya. 当保罗从传福音从马斯顿前往帖撒罗尼迦的时候，唯有腓立比的信徒们可以顾念神仆的行程，并且支持他。 Ketika sudah sampai di Tesalonika pun, saudara, jemaat Filipi masih terus mendukung pelayanan dari Rasul Paulus. 到了帖撒罗尼迦，这个腓立比的信徒们也一样的继续供应给保罗的需要， Bahkan ketika dia sudah sampai di kota lain yang bernama Korintus. 甚至到了其他的城市，就是哥林多城。 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 Paulus menyaksikan, ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. 哥林多后书11章第9节，我在你们那里缺乏的时候，并没有连累着你们一个人，因我所缺乏的，那从马其顿的弟兄们都补足了。我向来凡事谨守，后来也谨守，总不至于累着你们。 Dia sudah sampai di kota yang jauh, saudara. Ketika ada jemaat Filipi yang menghampiri atau melewati kota itu, mereka tidak lupa akan hambanya. Mereka datang membawakan dukungan, persembahan bagi pelayanan Rasul Paulus. 保罗虽然已经远离了这个腓立比的城市，但是到了其他的城市比较远，但是呢，腓立比的信徒们仍然没有忘记，他们一直随着保罗的行程，一直供应他的需要。 Maka Paulus adalah orang yang tahu bersyukur dan tahu itu apa terima kasih. 保罗是一位懂得感恩的人， Maka dia menulis surat Filipi yang selain bertujuan untuk menggembalakan jemaat Filipi, tetapi ada tujuan untuk sebagai surat ucapan terima kasih kepada jemaat Filipi. 因此他写了这封书信，除了牧养他们，里面也有传递他的谢意。 Di dalam penjara dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, Paulus dapat menghadapi segala kesulitan dan berkata, 在监狱里，保罗是凭着对神的感恩之心，他可以度过一切的困难。 bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 在主里，凡事我都可以做到。 Maka saudara, kita melihat yang pertama sekali, kunci bagi kita agar dapat kita bertahan melewati segala situasi yang tidak mudah adalah hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. 那我们来知道一下，就是我们可以在困难中生存，有关键就是我们有感恩的心。 Mari kita belajar untuk bersyukur di dalam segala keadaan. 我们凡事都要感恩。 Saudara tahu berterima kasih adalah tanda dari kedewasaan rohani. 我们可以感谢，我们可以有感恩的心，这是代表着我们的灵命已经有成熟了。 Dan ucapan syukur yang timbul dalam hati saudara pasti akan kemudian mengalir dan membuahkan respon menjadi sebuah ungkapan syukur, tindakan nyata. 发自于内心的感恩呢，必定会产生一个真实的响应。 Seorang pendeta berkata, in all things give thanks, in all thanks give thanks.
有一位牧师这么说：凡事要谢恩，凡感恩要献上。 Saudara, Paulus bersyukur oleh karena dia dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia bersyukur Tuhan memanggil dia menjadi seorang pemberita Injil. 保罗很感谢神呼召他成为一个传福音的人。 Maka ungkapan syukur dia yang terbaik, saudara, adalah sungguh-sungguh bekerja sebaik-baiknya melayani Tuhan dan menjalankan tugas pekerjaannya sebagai pemberita Injil sampai titik penghabisan kehidupan dia. 那么保罗怎么样表达他的对神感恩之心呢？就是他很殷勤的去传福音，来回应上帝的良善。 Di sisi lain, saudara, jemaat Filipi juga adalah jemaat yang tahu bersyukur dan berterima kasih. 另一方面，腓立比信徒也是感恩的信徒。 Mereka bersyukur bahwa Tuhan telah mengutus hambanya, Rasul Paulus, yang melaluinya, saudara, mereka dapat mengenal juru selamat Tuhan Yesus Kristus. 他们感谢上帝，就是赐下他的仆人保罗，可以透过保罗，他们可以认识到主耶稣基督。 Itulah sebabnya walaupun di tengah-tengah kesulitan hidup, tekanan hidup, jemaat ini dikucilkan dan dianiaya. Mereka hidup serba kekurangan. Mereka menyatakan ungkapan syukur, mereka tetap mau mendukung pelayanan dari Rasul Paulus melalui persembahan dan perhatian mereka. 因此，他们无论在受逼迫、在痛苦的时候，他们也是仍然可以。 用感恩的，因为有感恩的心，他们可以支持并且供应在神事工所需要的一切。 Saudara, bersyukur yang benar adalah pasti disertai dengan sebuah ungkapan syukur yang dinyatakan dengan tindakan yang nyata. 真正的感恩不只是口头上而已，而是我们可以有行动来表现出来。 Ucapan syukur bukan sekedar di dalam hati, bukan sekedar di dalam mulut, tetapi ada tindakan yang nyata. 只是有一个真实的行动，才表达我们的感恩之心。 Bagaimana saudara dengan keadaan kita hari ini? 我们今天又如何呢？ Apakah saudara datang ke rumah Tuhan hari ini dengan membawa hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan? 我们是否以感恩的心来到神的面前呢？ Saudara, jika kita masih memiliki keluarga, pekerjaan, kesehatan hari ini, kita patut bersyukur pada Tuhan. 弟兄姐妹们，要是今天我们还有家人，我们还有健康，我们应该要感谢上帝。 Dan rasa ungkapan syukur kita yang paling baik, saudara, bersyukur atas keluarga kita, adalah kita sungguh-sungguh mengasihi keluarga kita satu persatu, kita memperhatikan mereka, saudara. 我们以怎么样来表达我们对家人的感激之心呢？就是我们要爱戴他们，我们要个别的，就是去 关心他们， Kita mendoakan keluarga kita setiap hari. 我们每天都为他们祷告， Itu adalah ungkapan syukur yang terbaik, saudara. 这就是感恩之心最好的方法。 Dan cara terbaik kita bersyukur atas pekerjaan kita adalah kita giat bekerja sebaik-baiknya dengan rajin, tekun, dan bersemangat. 对于我们的工作上，我们有感恩之心的话，我们就殷勤的工作。 Walaupun keadaan masih sulit dan tidak mudah. 虽然我们面对的是困境， Kalau kita hari ini bersyukur untuk kesehatan kita, 要是今天我们对我们的健康感恩的 maka 话， cara terbaik kita bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan adalah kita disiplin menjaga kesehatan kita sebaik-baiknya. Apa yang kita makan, minum, bagaimana kita berolahraga, istirahat yang teratur, dan menjaga pikiran kita jernih di hadapan Tuhan. 要是我们对我们身体这么健，上帝赐给我们健康的身体，我们有感恩之心的话，那么我们就会照顾好我们的身体，我们的饮食、一切的休息等等，我们都要好好的保守。 Saudara, jika Tuhan menganugerahkan gereja bagi kita untuk kita bertumbuh bersama-sama secara rohani, 要是神赐给我们教会，让我们可以一起成长的话， maka cara terbaik kita untuk bersyukur pada Tuhan adalah sungguh-sungguh setia beribadah kepada Tuhan di gerejanya, dan kita melayani Tuhan sebaik-baiknya. 那么我们回应神的恩典的话，我们就在教会里面可以和弟兄姐妹们一起来敬拜神，一起来服侍神。 Bersyukur
harus disertai dengan tindakan yang nyata. 感恩要有行动来表现。 Saudara, maka bersyukur pada Tuhan adalah hal yang paling dasar dalam iman kekristenan untuk kita bisa berdiri kuat di dalam menghadapi segala situasi. 感恩就是在一切的事上我们可以站稳，就是在我们信心里面的一个重要的一个部分。 Inilah hal yang pertama yang Rasul Paulus miliki ketika dia kemudian bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. 这就是保罗所说的，一切的事在凡事我都可以做到。 Dia dahului dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan ungkapan syukur yang nyata dia lakukan. 一颗感恩的心以行动来表现。 Yang kedua, saudara, 第二， kita sekarang akan melihat bagaimana sikap Rasul Paulus di dalam menghadapi setiap kesulitan-kesulitan yang ada. 我们要看保罗如何应对一切的困难。 Yang kedua adalah mencukupkan diri dalam segala keadaan. 就是第二点的凡事知足。 Di ayat yang ke-10 dikatakan selanjutnya bahwa aku tahu bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. 在第10节，我靠主大大的喜乐，因为你们思念我的心，如今又发生。你们向来思念我，只是没得机会。 Saya rindu mengajak kita memperhatikan ayat ini, ayat yang sangat menarik, saudara. Dikatakan, memang selalu ada perhatianmu, tidak ada kesempatan bagimu. 这段经文呢很有趣，就是你们是要注意，但是有没有机会呢？ Rasul Paulus menyadari jemaat Filipi adalah jemaat yang murah hati dan mereka memberikan perhatian kepada Rasul Paulus. 保罗知道腓立比信徒是慷慨有爱心的信徒， Tetapi Rasul Paulus berkata kepada mereka, tidak selalu ada kesempatan mereka dapat memperhatikan atau mendukung pelayanan Rasul Paulus. 但是保罗强调说，并不是每次你们愿意来支持我，就有这个机会。 Artinya saudara, tidak selalu ketika jemaat mau mendukung, Rasul Paulus sedang membutuhkannya. 意思就是说，当你们要支持保罗的时候，保罗并不一定需要。 Atau juga tidak selalu ketika Rasul Paulus sangat membutuhkan, jemaat tahu dia lagi dalam kondisi membutuhkan dan jemaat siap mendukungnya. Tidak selalu. 或者是保罗真需要的时候，不一定会有人会知道他正在需要，而且去支持他。 Timing dan kesempatan tidak selalu ada. 正确的时机和适当的机会，并不是永远存在的。 Saudara, saya akan menyaksikan bagaimana saya mengalami sendiri keadaan ketika saya berkekurangan dan bagaimana ketika saya berkelimpahan. 我在这里与大家分享，我当时有2个情景，就是我 Di tahun 缺乏和丰盛的时刻。 Di tahun kedua saya sekolah teologi di Bandung, saudara, saya mau mengikuti sebuah retreat mahasiswa. 在我上神学院的第2年，我要参加一个学生的进修会。 Saya ingat sekali biaya untuk pendaftaran mengikuti retreat itu Rp150.000. 我记得很清楚，报名费是15万。 Lalu saya pergi ke ATM dengan maksud untuk membayar biaya pendaftaran itu, saudara. Dan ternyata sampai di ATM itu muncul layar biru dan berkata, mohon maaf, saldo Anda tidak mencukupi untuk transaksi ini. 当时我想到提款机去取钱，但是到了提款机的时候，那边显示余额是0的。 Waduh, saya baru sadar saat itu. Belum pernah seumur-umur saudara, saya lagi butuh untuk menggunakan uang dan tidak ada uang di ATM itu. 当时我很惊讶，就是从来没有经历过完全缺乏的这样的情形。 Lalu saya keluar dari ATM itu dan di depan ATM ada seorang anak yang berkata, Om minta uang Om. 当我走出提款机的时候，有一位孩子与我讨钱，一个乞丐。 Saya bilang sama anak itu, saya juga lagi mau minta uang. 我告诉他，我也正在没有钱。 Saudara, di situ saya mengalami keadaan berkekurangan. 当时我经历的一个缺乏的一个状态。 Saudara, sekarang adalah hal yang lain di mana saya mengalami berkelebihan. 接下来就是我感到多有余的时候。 Suatu ketika sudah melayani di gereja ini,
当我在以马内利堂侍奉了， Waktu itu masih cuantau ya. 当时我还是一名传道。 Setelah ibadah tidak ada rapat, saya mengajak keluarga pergi makan di sebuah restoran. 崇拜会以后，因为没有开会，所以呢，与家人一起到餐厅去用餐。 Ternyata sampai di restoran itu saudara kami berjumpa dengan jemaat yang sudah terlebih dahulu ada di restoran itu dan sedang makan. 当时我们到了餐馆的时候，看到一位会友正在吃饭， Tentu kami memberi salam. 我们打了招呼， Kami memilih meja yang lain tentunya 我们坐在别的桌台上， dan kami mulai pemesan dan makan. 我们开始订了食物，就开始吃饭。 Waktu kami mulai makan, 当我们开始吃的时候呢， jemaat yang sudah duluan ada di situ yang sudah selesai dia dan dia berpamitan dengan kami. 他们会友已经吃饱了，向我们告别。 Lalu setelah itu dia pergi dan kemudian saudara ajaib sekali jemaat gereja ini juga datang ke restoran itu dan makan yang lain duduk di tempat yang tadi itu. 当他们离开不久之后呢，又另外一个会友进来吃饭，而且坐在前一个会友的座位上。 Tentu kami sambil makan, kami sambil memberi salam juga karena kenal kan jemaat dan duduk di 我们 tempat 认 yang tadi 识， itu. 所以我们互相打招呼。 Karena dia datang belakangan, kami sudah selesai, kami ingin pulang dan kami berpamitan dengan jemaat itu. 当我吃饱以后，我们就与他告别，是要准备要付账回家了。 Dan saya menuju kepada kasir. 我走到柜台前， Ketika saya menuju ke kasir, jemaat yang selanjutnya yang kedua ini juga ikut ke kasir dan berkata, "Contoh saya yang bayarkan saja." 那么那位会友也是随着我到了这个柜台，就是说要替我付账。 Saya mengatakan, "Oh tidak perlu, terima kasih, saya bisa membayarkan ini." 我不好意思的拒绝他说，可以让我自己来吧。 Lalu kemudian sampai di kasir, saudara, apa yang terjadi? Kasir mengatakan bahwa billing kami, tagihan kami, sudah dibayarkan oleh jemaat yang tadi itu yang pertama kali itu. 到了收银台，收银员告诉我，刚才的前一个会友已经替你买单了。 Saudara, dalam hal ini, saya dalam kondisi berkelebihan. 这时候我正在处在一个有余的状态。 Saudara, kita pasti pernah mengalami saat-saat hidup kita di mana kita berkelimpahan. 我们也经历过丰盛的一个时期， Dan juga kita pasti pernah mengalami saat-saat di mana hidup kita mengalami serba berkekurangan. 也经历过缺乏的状态。 Tetapi marilah kita belajar akan sikap dan mentalitas seperti Rasul Paulus. 让我们学习保罗在神面前正确的一个状态。 Bagaimana bersikap dengan benar di hadapan Tuhan ketika kita berkekurangan. 当我们缺乏的时候，我们的态度、我们的心态在神的面前是如何的呢？ Dan bersikap dengan benar di hadapan Tuhan ketika kita hidup berkelebihan. 当我们有丰盛的生命，我们如何在神的面前的那个态度是怎么样的呢？ Rasul Paulus berkata di ayat yang ke-11, dia katakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." 保罗在11节说：“我并不是因缺乏说这话，我无论在什么情况都可以知足，这是我已经学会了。” Paulus tidak hanyut terhadap kebaikan dan dukungan dari jemaat. 保罗并不因会友们的支持而堕入这个迷在里面。 Paulus tidak menggantungkan hidupnya kepada harapannya kepada bantuan jemaat. 保罗并不靠着会友们的支持而活。 Walaupun Rasul Paulus sering mengalami saat-saat dia berkekurangan. 虽然他曾经也是生活在缺乏之中， Tetapi ia juga ingat bahwa ia pernah juga di dalam keadaan berkelebihan. 但他也顾念他曾经也有丰盛的生活。 Tetapi yang penting di sini adalah ia mengatakan, ia senantiasa belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 他最主要的，他凡事都可以知足。 Saudara, pada saat dia di Korintus, 弟兄姐妹们，当他在哥林多的时候， sebuah kota di mana banyak guru-guru filsafat dan para nabi-nabi yang berkhotbah untuk mendapatkan bayaran. 当时哥林多是一个大城市，那里有许多的哲学家，还有以讲道谋生的先知。 Rasul Paulus ingin mengatakan kepada semua orang-orang di Korintus bahwa dia bukan seorang pengkhotbah bayaran.
保罗对那边的人说：“我并不是一个带薪的教师。” Konsekuensinya saudara adalah dia harus bekerja dengan tenaga sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri. 因为他不是带着薪水的一个教师呢，那么他必须要工作来维持他的生活费。 Dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ketiga, di sana dikatakan Rasul Paulus bekerja sebagai tukang kemah. 在使徒行传18章3节，保罗那边记载，保罗是以制造帐篷为业。 Dan di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan, orang Kristen jangan malas, jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. 因此，在帖撒罗尼迦3章10节说，基督徒不要懒惰，若有人不肯做工，就不可吃饭。 Di sini kita melihat teladan dari Rasul Paulus yang jelas bahwa dia tidak mau menggantungkan hidupnya dari belas kasihan orang lain. 保罗的态度非常的明确，就是他对于施舍和他人的帮助，他不要依靠。 Dia hanya mau menggantungkan hidupnya dari belas kasihan Tuhan. 他要依靠神的怜悯， Sehingga dia mau berusaha keras bekerja. 他要 Dan dia percaya Tuhan akan memelihara, mencukupi segala kebutuhannya. 他要努力的工作，他相信主必定看顾保守他。 Nah, itulah penting saudara kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 那我们要学习，就是像保罗一样，自给自足。 Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kalau kita saudara belajar mencukupkan diri kita. 在主里，我凡事都能做，只要我们自给自足。 Yang ketiga, yang terakhir. 第三点就是最后一点， Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ketika kita dikatakan di dalam Dia, artinya hidup kita bergantung penuh kepada Tuhan. 当我们仰赖依靠神的时候，一切的事上我们都可以做。 Saudara, di dalam filsafat Yunani ada yang disebut dengan filsafat Stoik. 在希腊哲学，就是斯多格那么说这样说， Yang mengajarkan bahwa orang tidak akan bahagia kalau kita bergantung kepada situasi, kalau kita bergantung kepada orang lain, maka kita harus mencukupkan diri dan bergantung kepada diri kita sendiri. 人不会快乐，是因为他把快乐建立在外来的因素，就是外面的状况、条件和环境。 Karena bahagia itu bergantung dari dalam, bukan bergantung dari luar. 因为快乐是从内心发出来的，不是外来的因素。 Saudara, sepintas pengajaran ini mirip dengan apa yang tadi Rasul Paulus katakan. 如果这么看，似乎与保罗所说的相似， Namun sebenarnya tidak, saudara. 但是并不同。 Pemikiran Stoik itu mengajarkan bahwa kita tidak boleh mengandalkan situasi atau orang lain, kita harus bisa mengandalkan diri sendiri. 斯多格的思想教导我们，不要在任何的情况下，不要锁定或依赖别人，我们要靠我们自己。 Di sini titik perbedaannya. 这就是不同点。 Orang yang mengandalkan dirinya sendiri akan menempatkan dirinya sebagai Tuhan dan Raja atas hidupnya sendiri. 靠自己的人会以自我为中心，把自己当作是王， Dan dia tidak membutuhkan Tuhan di 他 dalam 并不 hidupnya. 需要神。 Saudara, untuk orang-orang seperti inilah Yeremia, Nabi Yeremia berkata, firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. 在耶利米书17章7到8节，依靠耶和华，以耶和华为可靠的，那人有福了。他必像树栽于水旁，在河边扎根。 Maka di sini Rasul Paulus jelas ketika dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia itu Tuhan Yesus Kristus. 那么保罗很清楚的说，在一切事上我都能做，因为我有依靠着主， Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 他赐给我力量。 Dia tidak mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam bantuan jemaat Filipi. 他并不是说凡事有
腓立比信徒的支持，我都可以做。 Dia tidak mengatakan segala perkara dapat kutanggung karena aku kuat, aku bisa menghadapi semuanya. 或者是我可以承担一切，因为我很强壮。 Tapi dia katakan di dalam dia, dia yang memberi kekuatan kepadaku. 而是在主里，唯有在主里，我才可以承担，可以做这一切。 Saudara, artinya kekuatan untuk bisa menghadapi segala sesuatu, kekuatan untuk kita bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan, itu datangnya dari anugerah Tuhan semata. 我们可以做的这一切，单单就是从神而来，我们依靠神给我们的力量。 Maka firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ke-8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. 因此在耶利米书第17章7到8节，依靠耶和华，以耶和华为可靠的那人有福了。他必像树栽于水边，在河边扎根。炎热来到，并不惧怕；叶子仍必青翠，在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止。 Mengandalkan Tuhan, saudara, kita mendapatkan kekuatan menghadapi berbagai situasi yang sulit. 唯有依靠神，我们可以得到力量去面对一切的困难。 Mengandalkan Tuhan, saudara, kita tetap dapat menjadi berkat dan menghasilkan buah. Walaupun di tengah-tengah situasi kering, dikatakan terik dan sulit. 唯有依靠神，虽然在干旱之地，我们也可以结果子。 Saudara, hidup yang bergantung kepada Tuhan selalu mengingatkan kepada kita untuk senantiasa rendah hati di hadapan Tuhan. 一个依靠上帝的这个信徒呢，就是可以在神的面前谦卑。 Bahwa hidup kita ini semata-mata hanya anugerah Tuhan. 我们能有今天，一切都是神的恩典。 Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 在主，我凡事都能做，因你给我力量。 Saudara, Paulus menghadapi perkara-perkara yang luar biasa, segala kesulitan telah dialami. 保罗面对的巨大的一个困难，一切的困难他都经历过了。 Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai 28 dikatakan ia mengalami penjara, didera di luar batas, kerap dalam bahaya maut, 5 kali disesah orang Yahudi, setiap kali 39 pukulan, 3 kali didera, dia dilempari batu, 3 kali mengalami kapal keram, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut, bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari orang Yahudi maupun non-Yahudi, bahaya di kota, di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari semua saudara-saudara palsu. Saudara, dia bekerja, berjerir lelah, tidak tidur, lapar, dahaga, kedinginan tanpa pakaian. Semuanya itu dia lakukan bersama-sama dengan Tuhan. 哥林多后书11章23到28节，你们是基督的仆人吗？我说句谎话，我更是。我比他们多受劳苦，多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。被犹太人鞭打5次，每次40减去1下；被棍打了3次，被石头打了1次，遇着船坏3次。 一昼一夜在海里，又屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假兄弟的危险，受劳碌、受困苦，多次不得睡，又饥又饿，多次不得食，受寒冷，赤身露体。除了这外面的事，还有为众教会 挂心的事，天天压在我身上。 Saudara, Paulus dapat menghadapi semua itu dan dapat bertahan dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. 保罗唯有靠着上帝给他的力量，他可以坚持，可以面对这一切。
bahwa Tuhan yang berkuasa menyelamatkan manusia berdosa dari maut, dan Tuhan yang berkuasa membangkitkan orang dari kematian kekal. 因为唯有上帝有权柄使人可以从死里复活。 Tuhan yang sama, saudara, hari ini yang juga akan menguatkan kita. 同样的神，今天早上要再次的建立我们。 Saudara, kita bersyukur hari ini kita sudah melewati setengah tahun pertama tahun 2022. 我们感谢神，2020年的上半年我们已经度过了， Dan kita sudah masuk di paruh kedua tahun ini. 我们已经进入了下半年。 Kita tahu, saudara, keadaan saat ini belum juga menunjukkan tanda-tanda akan membaik. 我们知道如今的状况并没有很好的一个情况， Pandemi yang belum usai, 疫情还没有完全结束， peperangan yang terjadi. 又有乌俄的战争， Banyak negara diambang krisis dan resesi. 很多国家都面临着这个经济危机。 Bagaimana sekarang hidup kita di hadapan Tuhan? 我们在这神的面前如何的生活呢？ Mari kita ambil waktu, kita memikirkan apakah kita sudah menjadi orang yang lebih baik dalam setengah tahun yang sudah kita lewati di tahun 2022 ini. 我们来回顾并反思过去的上半年我们是怎么样的呢？ Apakah sudah ada kemajuan-kemajuan di dalam hidup kita, di dalam rohani kita, di dalam karakter kita? 我们的生活、我们的灵命、我们的个性等等有没有长进呢？ Saudara, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, 在这个漂浮不定的一个情况， jangan sampai membuat kita menjadi orang yang tidak baik. 不要让这些环境使得我们变成一个恶人。 Ketika kita diizinkan mengalami sebuah situasi yang jahat, 当我们面对恶劣的情况时， janganlah membuat kita menjadi orang jahat. 不要被受他们的恶劣的情形所影响，使得我们变恶。 Sebaliknya di tengah-tengah kegelapan dunia ini, saudara bersandar kepada Tuhan dan jadilah terang. 反而在这黑暗的世界里，我们要成为上帝的光。 Hiduplah dengan penuh ucapan syukur. 我们以感恩的心生活， Cukupkanlah diri dalam segala keadaan. 我们要自给自足， Dan hidup terus bergantung pada Tuhan. 依靠上帝活。 Maka niscaya segala perkara dapat kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. 那一切的事情，神会与我们一起去面对。 Amin. Kita Amin. berdoa. 我们一起祷告， Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. 感谢神今天的话语。 Biarlah ini menjadi kekuatan kami menghadapi hari-hari ke depan kami. 但愿你的话语可以成为我们的力量，过着我们前面的日子。 Arahkan mata rohani kami untuk terus memandang kepada Engkau. 求你打开我们属灵的眼睛，一直仰望你。 Sehingga dalam situasi dan keadaan seperti apapun Tuhan, kami mau menjalaninya bersama-sama dengan Engkau. 在面对一切的无论什么事情，我们都是要与神同行， Karena kami percaya Tuhan punya rencana yang indah. 因为我们相信主你有美好的旨意。 Jadikanlah kami alat untuk menggenapinya. 主你使用我们成为你行你旨意的一个器皿， Karena di dalam Engkau ada pengharapan dan ada masa depan. 因为唯有在你，我们有盼望，有未来。 Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们如此感恩，乃是奉靠主耶稣基督的名。 Amin. 阿门。 Tuhan memberkati kita. 神赐福大家。